Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Setiap agensi kerajaan yang berkaitan telah diminta untuk terus bersiap siaga menghadapi kejadian bencana akibat keadaan cuaca yang tidak menentu. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Gambas berkata, beliau telah mengarahkan agensi kerajaan terlibat untuk bersedia menghadapi banjir dan juga kejadian lain seperti tanah runtuh dan jalan putus. Jelasnya, Jabatan Kerja Raya JKR di bahagian utara Sarawak turut diarahkan untuk bersiap sedia bagi memastikan jalan yang mengalami kerosakan dapat dipulihkan serta-merta. Walaupun masa musim ini nampaknya berlaku di Kuching, daerah Kuching dan Semenanjung, tetapi kita tidak tahu pusingan angin yang baru ini. This may be the impact of climate change. Jadi kita mengarahkan semua untuk bersiap siaga. Not only banjir, tapi juga tanah runtuh, jalan putus. I've directed JKR to have standby. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke Pusat Penempatan Sementara PPS Dewan Kampung Sungai Berdaun dan Dewan Sinaran Lumut di Kuching pada Ahad. Sementara itu, pemilik tanah perlu memajukan tanah masing-masing sama ada secara individu maupun bekerjasama dengan syarikat lain. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai, ia adalah supaya mereka boleh menerima hasil daripada tanah yang dimiliki. Jelasnya, usaha memajukan tanah terutamanya tanah yang jauh dari akses jalan raya bersama syarikat pemaju merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber ekonomi luar bandar. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian ladang kelapa sawit baru Sungai Bawang di Selangor pada Sabtu. Namun begitu tegasnya, sebarang persetujuan dengan syarikat untuk memajukan tanah masing-masing mesti diikuti dengan dokumen perjanjian yang sah supaya sebarang pembayaran sama ada dalam bentuk komisen maupun konsep sewa dilaksana berdasarkan perjanjian yang telah dipersetujui. Beralih ke daerah Limbang dengan penganjuran Northern Region Music Festival NRMF dapat mengetengahkan budaya seni muzik etnik tempatan termasuk Melayu Brunei, Kedayan, Cina, Iban, Bisaya, Lumbawang dan Penan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu NRMF merupakan antara acara yang dilaksanakan untuk menarik pelancong ke situ selain mengeratkan silaturahim bersama dengan negeri lain dan juga negara jiran seperti Brunei Darussalam. Beliau turut percaya program seumpamanya akan menghidupkan persembahan suku kaum yang ada di kawasan wilayah utara ini. Datuk Dr. Abdul Rahman berucap demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian NRMF 2023 pada malam Sabtu. Sementara itu, beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota berkata suasana kawasan tempatan akan terus meriah pada bulan-bulan berikutnya dengan penganjuran pelbagai acara termasuk Pesta Badudun dan Lumba Kerbau 2023, Pesta Nubalaya, Karnival Belia dan juga Pesta Babulang. Dalam pada itu, beliau berharap penganjuran acara seumpamanya akan turut memberikan impak positif kepada pihak lain termasuk usahawan tempatan serta pengusaha inap desa. Di Bau pula Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayu BDNA Cawangan Serapi membantu penduduk di kawasan Singai mendapatkan surat hak milik tanah. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Ginep memberitahu DBNA Serapi giat melakukan inisiatif ini bagi menyelesaikan pertikaian tanah antara pemilik yang berjiran secara sistematik. Menurut beliau, cara sistematik ini menyebabkan proses dokumentasi dan penyukatan tanah dapat dipercepatkan oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey JTS untuk dikeluarkan geran. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pembukaan mesyuarat agung 3 tahunan DBNA Serapi pada Ahad. Datuk Henry yang juga adun Tasik Biru turut berkata, di bawah rangka tindakan bau, DBNA Cawangan Serapi dan DBNA Cawangan Bau akan memiliki 2 buah unit rumah kedai di Bandar Bau. Selain itu, ujarnya, Pusat Kebudayaan Bidayu BCC Bau yang mula dibina pada tahun ini juga akan mempunyai pusat convention mini yang mana konsepnya adalah hampir sama dengan Pusat Convention Penview Kuching. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet mensasarkan untuk melahirkan generasi baru yang menceburi bidang perniagaan dan seterusnya mencipta peluang pekerjaan kepada orang lain atau job creator.
Timbalan Menterinya Dr. Ripin Lamat berkata, MySet telah memperkenalkan Sarawak Youth Creative Industry Fund SYCIF berbentuk geran yang menyokong belia yang bergiat aktif dalam industri kreatif seperti kesenian, kebudayaan, kreativiti dan inovasi. Menurutnya, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg telah memperkenalkan ekonomi digital dan ia sangat selari dengan gaya hidup beliau hari ini yang memfokuskan kepada penggunaan digital dalam kehidupan atau perniagaan. Berucap semasa program Youth Entrepreneurs Set Up Yes 2023 Mukah pada Sabtu, beliau meletakkan harapan agar belia yang hadir dalam program itu dapat memanfaatkan segala maklumat dan pengalaman yang diterima untuk mempersiapkan diri menjadi usahawan yang cemerlang serta berdaya saing. Dr. Ripin dalam pada itu gembira dengan pelaksanaan YES 2023 yang memasuki tahun kedua kerana ianya memberi pendedahan kepada belia mengenai keusahawanan sambil berharap lebih ramai usahawan belia dilahirkan di Mukah dan Sarawak secara amnya. Ujarnya penganjuran itu juga selari dengan visi MySet iaitu ke arah belia bertaraf dunia, sukan untuk semua dan usahawan belia unggul. Dalam perkembangan lain, Dr. Ripin yang juga Adun Lambe telah menyantuni mangsa kebakaran kampung wireless di PPS Dewan Serbaguna Kampung Lereng Bukit di Miri baru-baru ini. Pada lawatan tersebut, beliau berkesempatan meluangkan masa bersama mangsa terbabit serta menyampaikan sedikit sumbangan kepada mereka. Dalam pada itu, Dr. Ripin berharap sumbangan tersebut sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban yang dihadapi. Difahamkan kejadian kebakaran yang berlaku di kampung wireless pada pagi Jumaat telah menjejaskan sebanyak 12 keluarga melibatkan 80 mangsa. Daripada jumlah tersebut, seramai 48 mangsa telah ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Kampung Lereng Bukit. Manakala Bank Islam Malaysia Berhad menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2022 sebanyak RM875,000 kepada Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Penyerahan zakat itu disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Muazzam Muhammad kepada Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili dalam satu majlis ringkas di Kuching pada Isnin. Menurut Datuk Abang Muhammad Sibli, ia merupakan satu manifestasi bahawa pihak korporat yakin terhadap apa yang telah TBS lakukan selama ini, khususnya dalam setiap hasil kutipan yang mana pihaknya akan mengagihkan semula kepada 8 golongan yang berhak seperti yang termaktub di dalam surah At-Taubat dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kita amat bersyukur sekali kerana pihak Bank Islam telah melaksanakan tanggungjawab ini, antara yang pertamalah kalau menggunakan atas dasar tahun 2022. Jadi kita berharap pada tahun-tahun yang akan datang seperti mana yang mereka telah lakukan untuk tahun-tahun yang lalu, mereka tidak sunyilah sentiasa datang untuk menyumbang pembayaran zakat kepada Tabung Baitulmal Sarawak. Satu jumlah yang agak besar lah kalau kita bandingkan, kerana kita sedia maklum dalam kedudukan ekonomi dalam tahun 2022, tentu sekali asas mereka untuk mencapai satu kadar itu berdasarkan kepada prestasi, dan alhamdulillah prestasi para pelanggan mereka telah dapat mencapai pada kedudukan itu, maka dapatlah kami jumlah 875,000, satu jumlah yang agak besar lah. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media selepas menyempurnakan simbolik penyerahan tersebut. Untuk maklumat, TBS telah mengutip sejumlah RM117.7 juta pada tahun 2022 berbanding RM116.02 juta pada tahun 2021, iaitu meningkat sejumlah RM1.68 juta atau 1.45%, manakala sejumlah RM89.62 juta telah diagihkan kepada asnaf pada tahun 2022 berbanding RM73.63 juta pada tahun 2021. Setakat 28 Februari 2023, sebanyak RM13.02 juta hasil agihan zakat telah diagihkan kepada asnaf melalui 4 program utamanya, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah serta program peningkatan kemahiran ummah. Jumlah penerima berdasarkan kepada program yang telah kami tetapkan, dan program yang telah kami tetapkan, kita ada 4 program, iaitu program untuk membantu secara bantuan pendidikan, kedua kebajikan, ketiga institusi-institusi, dan keempat adalah untuk tujuan kemahiran. Dan setiap tahun memang jumlah yang kita agihkan daripada peratusan kutipan, lazimnya kita mengagihkan lebih daripada 80%.
Jadi 80% itu dalam lingkungan 70 hingga 80 juta. Jadi jumlah ini agak besar dan kita pastikan bahawa mereka yang memerlukan bantuan ini memang dapat tepat pada masa mereka memerlukan. Memang itu kehendak asnaf. Asnaf adalah dalam kedudukan mereka memerlukan. Masa itulah Baitul Mal perlu berperanan untuk melepaskan mereka daripada kedudukan tersebut. Saya keseluruhan zakat dalam tahun 2022 kita telah menerima sejumlah 115 juta, 53 juta. Tidaklah besar sangat jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Tapi ini untuk kalau kita di satu jumlah yang baiklah kalau kita melepasi angka 100 juta. So untuk tahun ini sehingga Februari kita dah terima hampir 15 juta. Kita dah agihkan Januari hingga Februari 13.2 juta. Jadi bermakna hampir semua yang kita kutip tu kita agih balik. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS masuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjawab Fakta, salam UKAS.